Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Najwa Muhammad Kasim. Nama saya Tibi. Nama saya Nur Adoya binti Ulaimi. Nama saya Nadirah binti Mazlan. Nama saya Chaishan. Nama saya Kian Chi. Nama saya Nurin Amanina binti Muhammad Zulhaimi. Bagi tugasan kali ini, untuk subjek falsafah dan isu semasa, kod kursus SKP 3112, kami daripada kumpulan 4 memilih skop pendidikan iaitu pemansuhan peperiksaan selaras, UPSR dan PT3. Seperti yang saya sebut tadi, kumpulan 4 memilih skop pendidikan. Jadi, kami memilih skop pendidikan kerana pendidikan sangat dekat dengan kami, iaitu kerana kita semua menghadapi sistem pelajaran di Malaysia daripada sekolah, sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah sekarang di universiti. Pendidikan mempunyai dua, iaitu pendidikan formal dan pendidikan tidak formal. Jadi, kita yang melalui sistem pelajaran mengikut Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Pengajian Tinggi akan melalui sistem pendidikan formal. Kerana sistem pendidikan formal mempunyai elemen-elemen seperti pembelajaran yang berlaku setempat, kita akan belajar ikut silibus kurikulum yang telah diatur oleh KPM dan juga KPT. Namun, untuk sistem pendidikan tidak formal pula, ia berlaku di dalam rumah seperti ibu bapa mengajar anak-anaknya benda-benda tu. Untuk sistem pendidikan tidak formal tidak memerlukan buku. Dan sistem pendidikan formal selalunya akan ada buku teks macam masa kita sekolah rendah dan sekolah menengah. Untuk masa kita ke universiti, pensyarah-pensyarah akan menyediakan satu kurikulum lah apa yang kita akan belajar sepanjang kita mengikuti semester tersebut. Untuk sistem pendidikan formal, jadi kita akan berfokuskan kepada sistem pendidikan formal sebab peperiksaan selaras ni berlaku dalam sistem pendidikan formal. Sistem pendidikan formal mempunyai peperiksaan selaras untuk yang mengikuti pendidikan di Malaysia daripada tadika, sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke universiti. Mereka akan melalui sekurang-kurangnya 3 peperiksaan selaras, iaitu UPSR, PT3 dan SPM. Untuk pelajar yang melalui 6 tahun sekolah rendah akan menamatkan sesi persekolah mereka dengan satu peperiksaan selaras, iaitu ujian pentaksiran sekolah rendah. Namun, pada hari inilah UPSR ni telah dimasukkan. Untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3, mereka akan menghabiskan sesi menengah rendah mereka dengan peperiksaan pentaksiran tingkatan 3. Namun begitu juga, PT3 juga telah dimasukkan pada hari ini. Jadi, UPSR dan PT3 telah dimasukkan yang menyebabkan kami tertarik untuk mengupas isu ini. 3 peperiksaan selaras iaitu UPSR, PT3 dan SPM mempunyai fungsi untuk menapis murid-murid sebelum mereka ke peringkat pengajian yang lebih tinggi. Sebagai contoh, UPSR, murid akan lalui UPSR untuk disaring, untuk dipilih disaring untuk mereka masuk ke mana-mana sekolah menengah yang terpilih. Untuk PT3 pula, mereka menghadapi PT3 supaya nanti bila mereka nak pilih macam waktu tingkatan 4, waktu menengah atas nanti, kita akan lalui aliran-aliran yang berbeza. Jadi, pentaksiran tingkatan 3 tu penting supaya murid-murid dapat disaring mengikut keputusan mereka, mengikut kemampuan mereka untuk meneruskan aliran-aliran tersebut semasa mereka melalui persekolahan di menengah atas nanti. Dan untuk SPM pula, murid-murid seluruh Malaysia akan menghadapi SPM, Sijil Pelajaran Malaysia. Jadi SPM pula akan digunakan, keputusan SPM itu akan digunakan untuk murid-murid melanjutkan pelajaran mereka ke peringkat yang lebih tinggi di IPT. Jadi, kajian kami mempunyai 3 objektif utama, iaitu yang pertama, meneliti dan mengaitkan pandangan falsafah Sokrates dan falsafah Konfusianisme dengan dasar pemansuhan UPSR dan PT3. Saya pasti rakan-rakan belum pernah mendengar falsafah Sokrates ataupun falsafah Konfusianisme. Jadi, kami menggunakan 2 falsafah tersebut untuk mengkaji dengan lebih mendalam dan mengaitkan adakah wajar pemansuhan UPSR dan PT3 dilakukan melalui kajian telitilah terhadap 2 falsafah ini. Objektif yang kedua,
iaitu menganalisis pandangan masyarakat terhadap pemansuhan UPSR dan PT3. Untuk objektif kedua ini, kami telah mengecilkan skop kami, iaitu masyarakat itu kami bahagikan kepada dua golongan, iaitu golongan guru, pensyarah ataupun golongan yang sudah menjadi pendidik lah orang kata, dan golongan kedua iaitu pelajar pendidikan di UPM. Objektif ketiga pula, mengenal pasti kesan pemansuhan UPSR dan PT3 berdasarkan perspektif masyarakat. Jadi kita nak tengok golongan guru dengan golongan pelajar pendidikan tadi, mereka golongan dua ni rasa setuju ke tak setuju dengan pemansuhan UPSR dan PT3, dan kita akan lihat kesan dia, apa yang mereka rasa. Kesan-kesan pemansuhan ni adakah membawa kepada jalan yang lebih baik atau yang lebih buruk. Saya akan membentangkan dua orang tokoh dan pandangan mereka berkaitan dengan peperiksaan dalam sistem pendidikan ini. Tokoh pertama ialah Confucius. Confucius merupakan seorang ahli falsafah timur yang dilahirkan di negara Lu, China pada 551 sebelum Masihi. Beliau dikenali sebagai tokoh pendidikan dan pakar adat istiadat di China. Pandangan beliau, bidang pendidikan tidak boleh terjadi adanya perbezaan menurut kelas-kelas masyarakat, dan dengan pendidikan pula diharapkan dapat menghapuskan jurang perbezaan kelas tersebut. Idea pemikiran beliau telah dipraktikkan oleh masyarakat zaman kemudiannya dengan adanya sistem peperiksaan selaras bermula dinasti Sui. Sistem peperiksaan tersebut memberi peluang kepada rakyat biasa untuk mendapat pendidikan dan turut berkhidmat demi negara. Melalui perkara ini, jelas bahawa kewujudan sistem peperiksaan yang selaras membolehkan semua orang memperoleh peluang untuk mendapat pendidikan. Tokoh kedua adalah Socrates. Socrates merupakan seorang ahli falsafah barat yang dilahirkan di Athena, Yunani pada 469 sebelum Masihi. Beliau terkenal dengan sumbangannya terhadap pemikiran dan falsafah barat. Beliau sering mengajukan pertanyaan tajam untuk merangsang pemikiran kritis dalam etika, moral dan pengetahuan diri. Pada pandangan beliau, the undetermined life is not worth living for a human being, menunjukkan persendirian beliau bahawa seseorang tersebut tidak akan nampak diri sendiri yang sebenar jika tanpa ujian atau peperiksaan. Proses peperiksaan tersebut membolehkan seseorang tersebut menyedari kemampuannya, sama ada mampu atau masih ada kekurangan. Berkait dengan isu yang kami bincangkan hari ini, peperiksaan yang selaras seperti UPSR dan PT3 tidak hanya membolehkan pelajar mengetahui tahap penguasaan ilmu, malah pendidik seperti guru juga dapat menilai keberkesanan cara pengajarannya. Persoalannya, wajarkah pemansuhan peperiksaan selaras UPSR dan PT3 di Malaysia? Saya akan membentangkan berkaitan dengan isu pemansuhan peperiksaan UPSR dan PT3 ini dilaksanakan. Jumlah responden yang telah kami berjaya kumpul adalah sebanyak 72 orang, yang terdiri daripada guru sebanyak 40.3%, manakala pelajar pendidikan sebanyak 44.4% dan lain-lain sebanyak 15.3%. Tahap ketidaksetujuan responden terhadap pemansuhan peperiksaan UPSR dan PT3 telah kami berjaya kumpul dengan menggunakan skala 1 hingga 5 daripada sangat setuju kepada sangat tidak setuju. Hal ini, 81.9% daripada skala 4 hingga 5 mengatakan tentangan yang kuat terhadap pemansuhan ini tidak dipersetujui berlaku. Manakala hanya 5.6% sahaja penilaian tahap 1 dan 2 diberikan oleh responden, ini menunjukkan tahap kesetujuan yang rendah. Hasil ini mencerminkan majoriti daripada responden tidak mempersetujui berlakunya pemansuhan peperiksaan UPSR dan PT3 ini berlaku. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang tidak diingini berlaku oleh responden daripada sistem pendidikan, dan dikhawatiri dengan adanya pemansuhan peperiksaan ini akan menjejaskan standard evolusi pelajar. Baiklah, seramai 46.8% responden bersetuju menyemarakkan sifat ingin tahu pelajar terhadap dunia dan ilmu yang diperolehi merupakan kebaikan pemansuhan peperiksaan selaras UPSR dan PT3. Dengan pemansuhan peperiksaan selaras ini juga, pelajar akan lebih banyak peluang untuk belajar ilmu baharu, dan juga pelajar dapat meneroka dunia luar yang tidak hanya tertumpu sahaja kepada pembelajaran di sekolah.
Seterusnya, seramai 27.8 responden bersetuju meringankan beban pelajar dan guru membolehkan pelajar belajar dengan tanpa sebarang tekanan merupakan kesan baik daripada pemasuhan peperiksaan selaras di Malaysia. Hal berkaitan pemasuhan UPSR dan juga PT3 dapat meringankan beban pelajar dan guru sememangnya tidak dinafikan lagi. Pemasuhan kedua-dua peperiksaan ini membolehkan pelajar belajar tanpa sebarang tekanan. Hal ini demikian kerana pelajar tidak lagi perlu untuk menghabiskan sukatan pembelajaran dalam tempoh 6 tahun dan 3 tahun untuk peperiksaan UPSR dan PT3. Pelajar hanya mengambil satu peperiksaan awam sahaja, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia SPM yang tempoh masa belajarnya mencecah 11 tahun sejak dari darjah 1 sehingga tempoh masa sehingga tingkatan 5. Dengan ini, beban pelajar untuk menghabiskan sukatan dalam tempoh masa terdekat dapat dihapuskan. Sehubungan dengan itu, beban para guru juga di sekolah dapat dikurangkan. Pemasuhan UPSR dan juga PT3 meringankan beban guru apabila para guru tidak wajib lagi untuk mengadakan kelas tambahan sebaik sahaja tamat sesi persekolahan pada setiap hari. Jelaslah, pemasuhan UPSR dan PMR mampu mengurangkan beban pelajar dan guru. Berdasarkan kajian kami, sebanyak 26.4% daripada responden kajian bersetuju bahawa pemansuhan peperiksaan selaras UPSR dan PT3 telah menggalakkan penyertaan pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Misalnya, dalam aspek permainan sukan, penyertaan kelab, persatuan dan juga unit beruniform. Hal ini dikatakan demikian kerana pemansuhan peperiksaan selaras telah membolehkan fokus pelajar tidak lagi semata-mata pada keputusan akademik, tetapi bertuju ke arah perkembangan potensi individu dalam pelbagai aspek untuk menjadi insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani sebagai usaha merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Dalam konteks ini, apabila pembelajaran pelajar di sekolah tidak lagi bertujuan hanya untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan, maka pelajar dapat menumpukan perhatian pada ilmu dan kemahiran yang hendak dipelajari dan bukannya dipaksa untuk menguasainya demi menghadapi peperiksaan. Dalam perkataan yang lain, pemansuhan peperiksaan selaras sebenarnya turut menyumbang dalam usaha mendorong minat pelajar dalam pembelajaran. Sementara itu, pemansuhan kedua-dua peperiksaan ini turut menyebabkan kelas tambahan untuk pelajar tidak lagi diwajibkan dan hal ini sekaligus memberikan masa lapang yang lebih banyak kepada pelajar. Dengan ini, pelajar dapat memanfaatkan masa lapang tersebut dengan aktiviti atau hobi yang diminati sebagai langkah membentuk jiwa insan yang sempurna. Namun begitu, isu pemansuhan peperiksaan selaras UPSR dan PT3 pada hakikatnya telah mendatangkan beberapa impak negatif yang ketar terhadap sistem pendidikan negara. Antara implikasi buruk utama dalam isu ini yang telah disokong oleh hampir separuh daripada para responden ialah kenyataan bahawa pemansuhan peperiksaan selaras telah mewujudkan perbezaan dalam taraf pendidikan di pelbagai kawasan, khususnya dari aspek kebolehcapaian maklumat dan sumber pendidik. Tiada sesiapa yang dapat menafikan peperiksaan selaras telah memainkan peranan yang paling dominan dalam mewujudkan sebuah pentas bersaing bagi pelajar dari seluruh negara, di mana penilaian prestasi akademik adalah selaras dan adil. Peperiksaan selaras berfungsi sebagai penentu kualiti pendidikan yang wajar dikecapi oleh setiap institusi pendidikan bagi menjamin generasi muda di seluruh negara dididik mengikut satu garis panduan pendidikan yang sama dan jelas. Maka, apabila peperiksaan selaras telah dimansuhkan dan keputusan peperiksaan tidak lagi menjadi buah mulut para pelajar dan pendidik, wujudlah masalah cara pengajaran serta kualiti pendidikan yang berlainan di pelbagai kawasan disebabkan hilangnya sebuah standard pendidikan yang jelas ditetapkan. Pemansuhan peperiksaan selaras telah mengakibatkan sumber pendidik dan maklumat pendidikan yang tidak selaras di seluruh negara. Kesan daripada tiadanya
Program khusus pengajaran untuk guru-guru yang diberikan mengikut format atau standard peperiksaan yang sama. Sudah pastinya, hal ini menjadi faktor utama yang menyumbang kepada fenomena ketidaksamaan dalam taraf pendidikan yang dikecapi di pelbagai kawasan, terutamanya antara kawasan bandar dan kawasan luar bandar yang adanya perbezaan yang besar dalam kata kebolehcapaian teknologi maklumat dan kualiti sumber pendidik. Isu ini cukup membimbangkan sekiranya pelajar-pelajar luar bandar tidak lagi mendapat kualiti pendidikan yang setanding pelajar dari kawasan bandar, maka adalah dikuatiri pada masa yang akan datang mereka memiliki daya saing yang lemah dalam bidang pekerjaan masing-masing. Menyedari hakikat tersebut, jelaslah bahawa peperiksaan selaras UPSR dan PT3 tidak seharusnya dimansuhkan demi mencapai sebuah sistem pendidikan yang konsisten, efektif dan selaras di seluruh negara. Selain itu, terdapat 43.1% responden berpendapat bahawa pemansuhan ini akan menjejaskan penilaian terhadap prestasi pelajar yang berasaskan peperiksaan standard. Hasil ini telah mencerminkan kebimbangan responden terhadap kehilangan objektif dan kekurangan sistematik pendidikan di negara kita. Sebagaimana kita tahu, penilaian berasaskan peperiksaan di sekolah dalam negara kita telah berlaku sejak zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi. Walaupun sejarah peperiksaan di negara kita telah diubah suai mengikut zaman beberapa kali, seperti kemunculan UPSR untuk menggantikan penilaian darjah 5, kemunculan PT3 untuk menggantikan PMR. Tapi, semua ini hanya mempunyai perubahan format peperiksaan dan tetap menyimpan budaya penilaian pelajar berasaskan peperiksaan. Oleh itu, 43.1% responden yang berpendapat demikian mungkin akan merasakan bahawa ini akan menyebabkan ketidaksempurnaan ataupun ketidakpastian dalam menilai prestasi dan hasil program pendidikan dari waktu ke waktu. Hal ini kerana terdapat orang yang percaya bahawa peperiksaan selaras dapat memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap kemahiran dan pengetahuan pelajar. Tanpa peperiksaan selaras, masyarakat mungkin sukar untuk membandingkan prestasi pelajar dalam seluruh negara ataupun daerah dan sukar untuk menentukan prestasi pelajar. Tambahan pula, terdapat minoriti iaitu 9.7% responden berpendapat bahawa pemansuhan peperiksaan selaras akan menyebabkan budaya saling bersiang di sekolah rendah dan sekolah menengah bawah terhilang. Hasil ini telah mencerminkan kebimbangan responden terhadap kekurangan persediaan dan pengetahuan yang diperlukan oleh pelajar untuk peperiksaan lanjutan, seperti SPM. Sebelum ini, UPSR dan PT3 telah menjadikan landasan untuk masuk ke peringkat pendidikan seterusnya. Beberapa orang mungkin berpendapat bahawa peperiksaan seperti UPSR dan PT3 dapat menjadi sebagai suatu medan untuk persiangan akademik yang sehat. Tanpa peperiksaan selaras, mungkin pelajar tidak akan mempunyai dan memiliki dorongan yang sama untuk mencapai prestasi yang tertentu. Berdasarkan kajian kami, majoriti daripada responden yang telah mengisi Google Form yang telah kami sediakan menunjukkan pendirian tidak bersetuju dengan pemansuhan peperiksaan awam di Malaysia seperti UPSR dan juga PT3. Hal ini kerana mereka berpendapat bahawa kesan-kesan buruk pemansuhan peperiksaan awam ini adalah lebih banyak daripada kesan-kesan baik. Pemansuhan peperiksaan awam ini juga diyakini dapat menyemarakkan lagi sifat-sifat untuk menuntut ilmu, sifat daya saing, sifat bersaing secara sihat antara rakan-rakan supaya lebih bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan juga mereka tidak akan semata-mata belajar untuk menjawab peperiksaan tetapi juga untuk pengaplikasian dalam kehidupan mereka. Tambahan pula,
Pemansuhan peperiksaan selaras ini telah mengakibatkan jurang perbezaan yang besar dalam penilaian murid apabila sistem yang sedia ada telah ditukar dengan sistem baharu. Dan sistem penilaian ini tidak dijalankan secara selaras oleh setiap sekolah. Dengan ini jelaslah bahawa peperiksaan selaras UPSR dan PT3 ini tidak seharusnya dimansuhkan, malah perlu dikembalikan lagi dan perlu diperkasakan agar lebih banyak nilai-nilai murni yang dapat diterapkan.